selamat sejahtera semua. Saya Puan Ang. Jadi hari ini cikgu nak perjelaskan tentang kertas 13 Melayu iaitu ujian bertutur. Kertas ini sebenarnya diperuntukkan markah sebanyak 70%. Ingat ya 70% ya. Jadi apakah konstruknya nanti kita akan telitikan. Aspek bertutur akan diuji. Ini ialah spesifikasinya. Dan seterusnya format dia macam mana? Formatnya ada dua jenis item. Item tu apa? Dua jenis soalan ya. Ada dua jenis item iaitu subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Cikgu apa benda tu nanti cikgu akan jelaskan ya. Dan ada dua bahagian ya. Ujian bertutur ada dua bahagian. Bahagian A ialah bahagian individu. Dan bahagian B ialah bahagian berkumpulan. Markah untuk individu berapa? Markah untuk individu tu individu kan mahal sikit 40%. Untuk kumpulan yang berkumpulan bahagian B diperuntukkan 30%. Jadi secara telitinya nanti cikgu akan perjelas. Ingat ya, bahagian individu 40, berkumpulan 30. Baiklah. Seterusnya dah jumlah markah 70 lah kan sebab individu 40. berkumpulan 30，所以一共是70分，个人的是40分群组的一组是30分，所以40加30就70分，30 dan 40 jadi 70 Jadi ini ialah konstruknya. Tak apa ya, yang ini nanti cikgu akan telitikan. Seterusnya masa cikgu berapa minit ya cikgu dalam grup tu ya, dalam kumpulan tu ya. 多少分钟? Nah, individu 3 hingga 5 minit. Individu diperuntukkan 3 hingga 5 minit. Seorang ya. Seorang calon, awak seorang akan berdepan dengan 2 orang pentaksir. Dan pentaksir ialah cikgu yang bagi markah lah. 那些pentaksir 就是那个考你的老师，有2个。ada 2 orang guru dari sekolah lain. Bukan Puan Ang lagi tau. Bukan cikgu sekolah awak lagi tau. Jadi cikgu lain. Kena berlatih ni. Jadi seterusnya kumpulan yang berkumpulannya bertutur secara berkumpulan, maka diperuntukkan 12 hingga 15 minit. Kumpulan tu 3 hingga 5 orang. Jadi cakupan tu berdasarkan apa-apa yang kita dah belajar dalam kelas dan seterusnya arah soalan. Jadi nanti kamu akan telitikanlah. Seterusnya kita pergi ya kaedah. Markah diberi secara analitik. Apa maksudnya analitik? Maksudnya dikira ikut kategori pemarkahan. Ikut setiap aspek tu dapat berapa. Itu analitik. Kita buat secara analisis. Berdasarkan kategori. Penskoran. Jadi holistik maksudnya yang berkumpulan ya. Yang berbincang secara berkumpulan. Jadi markah holistik maksudnya secara impression. Rasanya budak ini macam boleh bercakap lah, lancar lah, bagus. Daripada 30 saya nak bagi 29. Macam tu. Tapi kalau awak jarang-jarang bercakap dia akan kata budak ni tersekat-sekat kan, secara impression, secara keseluruhan. Holistik maksudnya keseluruhan. Secara keseluruhan budak ni macam okey lah. 30 kumpulan tu 30 markah kan. So 30 dapat okey lah 18 ataupun okey 15. Macam tu. Itu untuk apa? Holistik kumpulan. Individu ada jadual nanti cikgu tunjukkan. Jadi seterusnya model pentaksiran ujian bertutur. Apa cerita? Jadi ada 3 model. 3 model, individu 1, model kedua berkumpulan dan 3 ialah case khas. Jadi cikgu tak akan jelaskan case khas ya. Jadi ini ialah ujian bertutur individu. Ini ialah model individu. Individu tu macam mana? Inilah calon seorang berdepan dengan 2 orang pentaksir. Kedudukan macam ni jam randik digital ada diberikan. Perlu bersesuaian jaraknya. Ada jam. Untuk individu 3 hingga 5 minit. Ingat yang tu ya. Baiklah seterusnya ini ialah yang berkumpulan. Cara duduk kamu macam ni kamu kena dalam bayangan tu. Kamu mesti bersedia secara emosi dan psikologi. Secara fizikalnya nanti. Yang ini pula berkumpulan. Pentaksir duduk di depan, maka calon 1, calon 2, calon 3, calon 4, kalau ada calon 5. Duduklah berkeliling macam tu. Jadi
sequence dia macam mana? Cikgu, macam mana kita nak bergila bercakap ke apa? Nanti cikgu akan jelaskan ya. Cikgu bagi gambaran secara kasar dulu. Jadi ini untuk individu. Ini dia. Jadi penggalak. Pentaksir ni beri markah lah. Okey, menilai. Inilah penggalak. Maksud penggalak dia akan menggalakkan awak bercakap atau mengajukan soalan dan sebagainya. Ini kamu calon. Ini jenis yang case khas. Ini case khas ya. Ini case khas. Maksudnya walaupun taksiran berkumpulan, tapi mungkin ya murid itu, calon itu macam mana masuk hospital ke, 他进医院这个 model 3 是那些有 case 的 special case. Okey, jadi ini ialah modelnya lah, tapi masih seorang lah walaupun namanya berkumpulan. Okey, jadi kalau yang tadi ini berkumpulan. Okey, ini model kedua. Ini model 1 individu, model kedua kumpulan, model 3 ialah case khas. Okey, dan seterusnya ya, case khas cikgu tak nak telitilah. Kalau boleh awak bacalah ya. Kamu boleh berhentikan rakaman ini dan kamu baca. Dan seterusnya, jadual taksiran ujian bertutur. Okey, jadual taksiran ini, baiklah. Kamu dah tahu kan jadual peperiksaan sebenar SPM untuk ujian lisan bertutur. Okey, adalah pada 8 hingga 10 Februari. Jadi kalau kamu tak hadir untuk tempoh masa tersebut, kamu dianggap terus gagal subjek Bahasa Melayu. 如果是8到10号，2月明年2月8到10号你没出席这个考试呢 walaupun satu bertutur kamu tak hadir, okey, kamu akan terus gagal. Okey, untuk kertas 3 lah, kertas 1, kertas 2 karangan semua tak payah dah. Memang kamu tak akan dapat grade, tak akan dapat markah. Jadi doakan ya, siwang ni Februari 8 hingga 10 tu awak mesti datang. Okey, 2月8到10号你一定要出席。不然的话，你就是直接 fail 了 BM。不管你的 karangan 多好 karangan hebat, okey. Tapi kalau satu kertas tak hadir, maka hancurlah kertas Bahasa Melayu SPM ya. Jadi berhati-hati. Ini jadualnya, okey. Kamu dah tahu kan? Okey, jadi 3 hari mesti siap dan ada 3 sidang saja. Dan sekolah kita biasanya akan diadakan 3 sidang dan 2 stesen lah. 5 stesen. Okey, 5 stesen. Okey, sidang 1, 2, sidang 3 tu petang lah nanti. Okey, jadi jadual bertutur mengikut sidang, inilah jadualnya. Okey, apa-apa pun nanti kita akan telitikan. Okey, baiklah kita tengok yang ni Baiklah, kumpulan 1 katakan. Okey, kumpulan 1. Ini dia. Okey, katakan kumpulan 1 awal pagi. Okey, calon 1, 2, 3, 4. Mereka akan melalui model individu dulu. Okey, kamu akan lalui seorang demi seorang, calon 1 hingga 4 lalui individu, model individu. Seorang berdepan dengan 2 orang pentaksir. 就是说你一开始的时候呢，你会单独的去考先 ，OK， 各自考 ，OK， 一个人对2个pentaksir, 2个考官 ，OK。Kalau dah habis 4 calon secara individu, maka kamu akan masuk ke bilik kuarantin. Kamu akan masuk ke bilik kuarantin. Okey, jadi dalam kuarantin ini kamu akan berbincang 8 minit dengan kawan yang ni semua 4 orang ni. Habis seorang dah habis masuk bilik kuarantin. Okey, habis masuk bilik kuarantin. Yang kedua dah habis masuk bilik kuarantin. Yang 3 dah habis masuk bilik kuarantin. 4 dah habis masuk bilik kuarantin. Dah habis bilik kuarantin, maka kamu diberi masa 8 minit untuk berbincang dan seterusnya kamu akan masuk untuk berkumpulan. Masuk ke dalam bilik ujian sekali lagi untuk kali kedua. Okey, dan seterusnya model kumpulan. Inilah dia. 4 orang calon masuk ke dalam bilik ujian kali kedua dan awak akan diuji. Okey, calon kumpulan 2 pula tadi, ini yang kumpulan 1 kan? Ini kumpulan 1. Kumpulan 2 belum masuk. Okey, tak apa. Jadi ini secara kasar maknanya kamu perlu siapkan seorang satu setiap orang masuk bilik ujian. Dah habis masuk ujian list, ujian individu, masuk ke dalam bilik kuarantin, berkumpulan. Kemudian yang berkumpulan ni semua masuk ke dalam bilik ujian kali kedua. 就是说你要搞定个人赛先过后你们会4个人一起又堆在bilik kuarantin. 过后4个人一起又进到bilik ujian. Okey, saya kira itu dah jelas ya. Apa-apa pun jom kita tengok ini model yang seterusnya lah, calon seterusnya. Okey.
Jadi, baiklah, ini ialah susunan. Ini secara grafik. Baiklah, inilah bilik menunggu. Dalam bilik menunggu, kamu akan diminta isi borang, maklumat dan sebagainya. Okey, dalam bilik menunggu ini, nah ini grup A, bilik ujiannya ialah di sini. Bilik ujian mereka akan masuk sini. Ini murid grup B, okey, mereka pula akan masuk ke bilik ujian berlainan. Jadi ini bergantung pada cikgu lah. Ini bergantung pada sekolah, maaf. 这到底是不是这样子呢？它其实是依靠那个学校 ，OK？ Jadi seorang guru bertugas ini akan uruskan murid, OK？ Jadi untuk individu, guru bertugas ni akan beri baca, ada petikan. Kamu kena baca di sini, OK? 3 minit. Sudah baca, masuk secara individu, masuk dalam ni, OK? Dah habis dia baca, orang kedua pula baca. Dah habis orang ni pergi bilik kuarantin. Okey, calon kedua masuk, baca di dalam ini nanti cikgu akan telitikan. Baca benda apa cikgu? Nanti kita tengok Baiklah, ini dia. Dah, ini tadi dah individu kan? Jadi maka ini ialah berkumpulan. Ni kumpulan satu. Okey, dah masuk. Tadi dah habis, masuk. Berkumpulan. Jadi kumpulan lain pula ni 5, 6, 7, 8 pula kawan lain awak sedang dikuarantinkan. Masa mereka kuarantin sebenarnya mereka tengah berbincang. Okey, di bilik kuarantin ni mereka akan berbincang. Okey, diberi 8 minit untuk berbincang dan di dalam ini kamu akan diberi masa 12 hingga 15 minit. Okey, kamu akan diberi masa 12 hingga 15 minit dalam kumpulan bersama dengan kawan. Jadi di sini pula kamu akan diberi 2 pusingan. Ada 2 pusingan. Okey, ada 2 pusingan. Pusingan satu sebenarnya kamu akan bercakap atau bertutur secara bergilir-gilir. Okey, bergilir-gilir. Maaflah. Okey, kamu akan bertutur secara bergilir-gilir. Yang pertama, macam mana tu cikgu? Okey, bergilir kena 2 kali Kalau imam tu bergilir, gilir. Okey, bergilir, gilir. Baiklah, maksudnya ikut nombor lah macam tadi cikgu sebutkan. Sebut kamu dalam bilik kuarantin tu dah tetap nombor 1 siapa, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kedua, pusingan kedua, kamu akan bertutur secara bebas. Jadi makin aktif, makin banyak awak bertutur, maka kalau dengan bahasa yang sesuai gramatis, kosakata luas, maka markahnya makin tinggilah. Jangan kamu diamkan diri. Okey, jangan berdiam diri yang ni, waktu bebas tu sekurang-kurangnya berilah sekali pandangan. Okey, supaya kamu dapat markah yang memuaskan lah. Jadi kita masuk bahagian pelaksanaan. Okey, pelaksanaan macam mana ujian lisan secara individu ini dijalankan. Baiklah, cikgu gunakan warna yang lain pula. Okey, cikgu gunakan warna lain. Ni kuning Baiklah, jom. Kita tengok ujian bertutur individu. Okey, ada diperuntukkan 40 markah dan secara analitik. Maksudnya setiap kategori diberi markah terus. Okey, ada 4 aspek ni. Kamu tengok 4 aspek ni. Ada tata bahasa, kosakata. Tata bahasa ni the grammar lah. Okey, 文法, 语法. Kosakata ialah vocabulary. Okey, sebutan, 你的发音要准. 还有 intonasi, intonasi ni 语调. Nada, maksudnya nada 就是你的语气. Okey, nada tu mesti betul. Ini 10 markah, 10 markah. Yang ketiga, kefasihan. Kefasihan dan kelancaran tak semestinya bercakap dengan laju. Tak semestinya laju Kamu fasih tu maksudnya kamu bercakap walaupun dengan agak perlahan, tapi sekali dia lancar, sudah dikira lancar. Ni kelancaran kefasihan 是你的顺畅度，但是你不一定需要讲得很快才叫顺畅，不是，你讲得慢，不过是没有什么断续的话，都算是lancar. Okey, yang 10 分ini semua 10 markah. Okey, dan yang keempat, idea dan bermakna. Maksudnya pandangan kamu. Jangan lupa ada bahagian satu lagi yang 4 soalan, 2 soalan, 4 soalan, 2 soalan tu daripada petikan, 2 soalan tu berdasarkan pandangan kebat, soalan kebat. Jadi untuk idea dan bermakna ni, soalan 3 dan 4 tu kamu kena jawab lah. Okey, setiap satu tu 10 markah, jadinya 40 markah. Jadi calon diberi bahan rangsangan. Okey, untuk individu ni
Okey, kamu akan diberi satu bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan. Ada dua ya. Ada gambar dan ada petikan. Jadi kalau kamu tak faham petikan, 如果你不是很明白那个 petikan 讲的，这样你就可以从那个照片、gambar 那边拿到一些的 idea untuk dibaca semasa berada di dalam bilik menunggu. Jangan lupa. Kamu akan baca secara mentalis. Baca mentalis 就是自己在心里面读, baca senyap. Okey, dalam bilik menunggu 3 minit. Kamu akan diberi 3 minit untuk membaca secara diam. Senyap, cara senyap. Baca senyap 3 minit di dalam bilik menunggu. Dan seterusnya selepas 3 minit, maka kamu akan bergerak ke bilik ujian. Dengan membawa bahan rangsangan. Kamu bawa sekali kamu punya bahan rangsangan. Jadi boleh bawa masuk bilik ujian. Jadi kamu akan berdepan dengan 2 orang pentaksir luar. 2 orang cikgu yang mentaksir kamu tu akan duduk tunggu kamu di dalam bilik menunggu. Baiklah, seterusnya kita tengok di bilik menunggu pula, di bilik ujian tu apa yang berlaku? Kamu akan diminta baca secara mekanis. Maksud baca kuat. Masuk je bilik ujian, kamu baca kuat. Tadi baca senyap je dalam bilik menunggu kan? Jadi di sini pula 2 orang pentaksir, kamu kena baca sampai dia dengar. Jangan macam dalam kelas ya, hari biasanya slow sangat. Suara kamu tu lembut-lembut. Tak payah. Mesti kuat. Okay, supaya cikgu tu dengar di depan tu. Baru dapat beri markah. Jadi sebutan intonasi nada. Kemudian dia akan berilah. Untuk yang membaca ni, bacaan mekanis ini, markah akan diberi ya. Dari segi sebutan, intonasi dan nada. Ni 10 markah ni. Di sini bahagian ni 10 markah tau. Jadi pastikan kamu boleh baca dengan bagus. Okey. Dan seterusnya, calon akan diuji dengan 4 soalan. Okey. 之前你所读大声给那个考官听的时候呢，你的发音、你的语调还有你的语气都会给分数了10分。10 markah. Okey. Tapi kemudian 4 soalan akan diajar. Habis je baca, kamu diminta menjawab soalan secara lisan. Jadi 2 soalan tu berdasarkan bahan rangsangan. 有2题呢是从你所读的那个文章里面可以找到答案的。2 soalan boleh dapat dalam petikan yang kamu pegang tu. Okey. Tetapi ada 2 soalan lagi, soalan kebat. Soalan kebat tu macam mana? Soalan kebat tu maksudnya pada pendapat anda. Pada pendapat anda. Kamu beri pandangan. Okey. Jangan tak menjawab ya bahagian ni. Jangan tak menjawab. Kemudian calon akan diuji dalam tempoh 3 hingga 5 minit. 3到5分钟 pada individu. 3 到5分钟. Okey, kalau kumpulan 10 hingga 12 hingga 15. Okey, 12 hingga 15 kalau kumpulan. Kalau individu 3 hingga 5 minit. Semasa ujian tiada alat tulis. Tak boleh bawa kertas, tak boleh bawa pen, tak boleh buat catatan, langsung tak boleh. Okey, selesai je ujian, maka awak perlulah mengikut kehendak pentaksir. Kamu akan diminta serahkan bahan rangsangan. Yang petikkan tu kan, kamu pegang dah habis je, serah kepada pentaksir. 你读完了，做完了，你就把你的纸交给那个pentaksir. Dan kemudian kamu bergerak ke bilik kuarantin pula untuk ujian betul-betul berkumpulan. Nampak? Maksudnya, habis je individu, pergi kuarantin. Kuarantin, tunggu kawan-kawan, kumpulan kamu dah siap, kamu bersedia untuk ujian tutur berkumpulan. Macam tu. Okey, dan seterusnya kita jelaskan pula tentang ujian bertutur berkumpulan. Ni, kumpulan. Kumpulan tu macam mana cikgu ni? 30 markah. 30 markah, okey, ini markah diberi secara holistik. Holistik tu apa? Impression. Okey, secara keseluruhannya. Kan ramai-ramai bercakap kan? Yang bergilir. Pertama ingat tak ni? Yang pusingan pertama, awak bercakap secara bergilir. Okey, bergilir, gilir. Yang pusingan kedua, kamu akan bebas. Kamu diberi kebebasan untuk alamak, bebas untuk bertutur, memberi pandangan. Okey, kamu bebas memberi pandangan. Tolong ya, pastikan di sini kamu mesti jawab sekurang-kurangnya sekali. Kalau tidak, kamu dikira tak aktif. Mengapa aktif tak aktif itu penting? Nanti kamu tengok skema dia markah dia. Jadi setiap bahagian ni akan diberi secara impression. Maksudnya selepas sesi itu dia akan fikir, oh calon ini okey tak? Markah dia berapa?
30 markah dapat berapa? Oh, dia aktif tadi ya. Betul. Ni, lancar juga dia beri pandangan tu. Berfikiran pun okey je. Bagus. 25. Dia bagi macam tu. Dia tak kata setiap satu tu 10, 10, 10 nak bagi berapa tak. Okey. Jadi holistik 30 markah maksimum. Dan ahli kumpulan 3 hingga 5 orang masuk ke dalam bilik kuarantin persediaan ujian bertutur kumpulan. Inilah. Okey, pengawas calon memberi soalan. Jadi, kamu dah sampai ke bilik kuarantin, dah habis individu tadi kan, masuk ke bilik kuarantin，你刚才考完了个人试过后呢，你就要进去bilik kuarantin，就等你的朋友berkumpulan. Kamu akan diberi soalan. kamu akan diberi soalan. OK， 就有问题给到你们了，你们4、5个人，好，一起的讨论 berbincang. Bincang berapa lama cikgu? 8 minit. 在这一个bilik kuarantin 里面呢，你拿到问题就跟你的朋友一起讨论。Okey, dalam perbincangan ini kamu kena tetapkan siapa nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dan isi awak apa-apa. Okey, dalam kelas kita nanti kita akan telitikan proses 8 minit ni. Apa yang patut kamu lakukan. Tak ada nota, tak ada kertas, tak ada pensel. Tak ada pensel, tak boleh nak buat apa-apa. Okey, kamu sekadar berbincang sahaja. Okey, dan seterusnya. Kita tengok selepas 8 minit, okey, selepas 8 minit, calon bergerak ke bilik ujian. Masuklah ujian. Bertutur secara kumpulan. 12 hingga 15 minit. Kemudian ada 2 pusingan. Satu pusingan bergilir-gilir. Ikut giliran masing-masing. Selepas itu, kamu akan berbincang secara bebas. Okey, secara bebas. Kemudian, jom kita memberi markah skor itu secara holistik. Tiada buku nota. Nampak ni? Ini. Bukan cikgu yang cakap ini lembaga peperiksaan cakap. Tiada buku nota, tak ada catatan, tak ada peranti, tak ada alat tulis. Bincang je. Okey. Dan calon dikehendaki menyerahkan kertas soalan kepada pentaksir. Masuk je seorang wakil tu serahkan kertas tu kepada pentaksir, maka kamu akan mula taksiran kumpulan. Jadi habis je, selesai je taksiran kumpulan, maka kamu akan diuruskan oleh sekolah. Maksudnya sekolah kata kalau boleh balik, balik. Kalau tak boleh balik, kamu teruskan sesi PDPC. Gitu. Okey. Dan itulah bentuk taksiran individu. Okey. Kita ni tengok bahan rangsangan mengandungi gambar. Okey. Ini untuk individu. Calon diberi gambar kan. Bahan gambar yang mengandungi calon rangsangan. Bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan juga petikan. Okey, petikan tu tak panjang. 120 patah perkataan saja. 不会太长的。那个文章不会太长，120个字而已。OK， kamu baca secara mentalis. 你会读 secara mentalis 就是心里面读secara senyap. Kemudian bawa bahan rangsangan. Kamu kena bawa bahan tu masuk ke bilik ujian. Kemudian baca secara mekanis. Baca kuat. Baca kuat. Kemudian kamu akan disoal 4 soalan. Soalan 1 dan 2 itu ialah pemindahan maklumat. Maksudnya jawapan tu ada dalam petikan. Kamu jawab memindahkan maklumat yang ada dalam petikan atau grafik, jawab soalan. Okey. Soalan 3, 4, soalan kebat. Okey. Dan seterusnya, selesai je kamu akan masuk ke dalam bilik kuarantin. Habis je individu, kamu akan selesai individu, 搞定了自己的就去 bilik kuarantin 准备 berkumpulan. Macam itulah. Okey. Tak ada masalah. Saya rasa kamu dah masak dah dengan tu ya. 熟悉了啦，现在讲到这边哦。Okey, taksiran kumpulan kamu dah tahulah ni kan. Inilah dia. Okey, 3 hingga 5 orang. Okey, kamu bincang. Kemudian 8 minit. Ini berlaku di mana? Bilik kuarantin ya, bilik kuarantin. Jadi 12 hingga 15 minit. Okey, awak akan bercakap secara bergilir-gilir, kemudian bercakap dalam secara bebas. Okey, rebut peluang ya. Cikgu minta kamu mesti rebut peluang. Kemudian okey, kamu mungkin akan tanya, cikgu, macam mana bentuk soalan tu cikgu? Gambar tu macam mana cikgu? Baiklah, inilah contoh item atau namanya contoh soalan lah. Okey, contoh soalan untuk individu. Okey, inilah contoh yang kamu akan tengoklah nanti dalam peperiksaan tu. Okey, jadi contoh itemnya ini macam ni. Ada gambar ni Okey, untuk taksiran individu 40 markah ni ada gambar ni, teliti gambar. Oh, rupa-rupanya pencemaran air. Tengok betul-betul apa yang dilakukan, apa yang ada. Kamu telitilah. Okey, oh, sungai ke laut ke jadi apa? Aduh, hai kan.
kotor sekali baca. Telitikan. Okey, kemudian selain grafik, ingat tak? Selain grafik, gambar ada satu petikan. Ni dia petikan dia. Jadi kamu dalam bilik menunggu kamu akan baca secara mentalist, baca senyap. Nah, 这个是你个人的考试，有照片 okey, ada gambar okey, ada petikan. 这个 petikan petikan ni awak kena latihlah diri awak. Perkataan yang tak biasa-biasa tu biasakan. Akuatik kan. Jadi tergugat sebut betul-betul. Kau baca dengan terperinci, fahamkan, kemudian kamu akan diminta untuk baca di dalam bilik ujian. Jadi pastikan awak baca dengan nada, intonasi, sebutan, okey, yang tepat. 你的语气、语调，还有你的那个发音要准确。Okey, tak payah laju cikgu kata. Nanti teknik tu cikgu akan ceritakan dalam kelas kita. Okey, buat latihan. Kita memang akan dapat markah tinggi nanti. Baiklah, soalan untuk individu. 个人是这边呢，你也要答一些的问题. Ini 4 soalan dia. Okey, jadi 2 soalan yang pertama, soalan daripada petikan. Okey, 是从 petikan. 第三呢是 daripada pandangan kamu. Okey, ni. Ini contoh soalan ni lah. Jadi, kamu tak akan dapat tengok soalan kamu tak akan dapat tengok soalan. Soalan ni ada pada pentaksir. OK， 是那个考官才有这个问题的，这个问题不在你们的手上的。OK， jadi kemudian item untuk soalan kumpulan， 这样组合的嘞，老师那个soalan是怎么样的？大概是这样。OK， soalannya macam ni, pendek, ringkas. Jadi kalaulah kamu tak faham, tolong ya, yang berkumpulan ni bagusnya macam ni. Kalau berkumpulan, kamu tak faham, boleh tanya kawan. Itu hebatnya. 如果你们不明白那个 question 不明白那个问题，那 please 你会有朋友嘛，对不对？你不明白那个 rekreasi 是什么，快点问你的马来朋友哦。OK， kawan-kawan boleh tolong awak. Tak faham dalam bahasa Melayu, tanya kawan. OK, jadi inilah dia. Item dia macam ni. Okay, item soalan untuk kumpulan. Dan kamu akan bincang dalam 8 minit dan kemudian masuk dalam peperiksaan. Jadi rubrik penskoran. Okay, ini untuk individu 个人赛，他的个人的考试测试ini ialah markah lah. Kalau markah cemerlang ni macam ni. Okay, semua ni hebat. Okay, ini untuk 7 dan 8 markah. Ini 5 hingga 6. Jadi tengok ini kosakata tepat lah, betul lah, gramatis dan sebagainya. Untuk markah 5 hingga 6, kamu kata masih tepat, masih betul. Untuk tata bahasa, sebutan lebih kurang sama je lah ya. Untuk 3 hingga 5 ni, macam ni. Kurang dramatis, kurang tepat, kurang. Ni semua kurang, 3 hingga 4 markah. Jadi ini pentaksir yang akan beri markah. Ni kamu jangan risau. Yang penting, kamu buat betul-betul. Okey, rubrik berkumpulan. Tadi markah 3, 1 hingga 2 macam mana, 3, 4 macam mana kan. Tapi untuk berkumpulan, okey, holistik. Secara keseluruhannya. Tengok ni, amat aktif. Nampak tak ni? Nak dapat markah cemerlang ni, kamu mesti aktif. Isinya, ideanya mesti matang. Penyampaian menarik dan boleh dijadikan teladan. Itu cemerlang. Dan seterusnya, untuk markah yang seterusnya sangat baik, kamu boleh hentikan cikgu punya rakaman ni dan kamu baca teliti. Okey, dan kemudian untuk baik 16 hingga 20, okey, masih nampak ni. Masih memberi respon. Masih memberi respon. 就是说你在群组的那个讨论里面你还是有给 respon. 你还是有给 respon maksudnya maksudnya ada sekali lah sekurang-kurangnya kan. Ini dapat 16 hingga 20, markah penuh 30 Markah penuh 30. Jadi kalau awak masih memberi, dah markah tak boleh lebih 20 dah. Jadi cikgu cadangkan, sekurang-kurangnya bagilah 2 kali. Sekali minimum. Maksudnya dah habis bergilir, yang bebas, sesi terbuka bebas tu, kamu sekurang-kurangnya jawablah 2 kali. Beri pandangan, bukan jawab. Beri pandangan sekurang-kurangnya 2 kali. Boleh tak? Tolong ya, tolong. Okey, inilah memuaskan. Kurang gramatis, kurang. Ni semua dah kurang. Okey, kamu boleh hentikan rakaman cikgu dan teliti. Okey, terhad. Nah, dia dah makin teruk lah. Okey, jadi ini contoh borang. Borang kamu akan lebih kurang macam ni lah. Tapi semua ini tak adalah berkaitan dengan kamu dah. Jadi, dengan itu ya, cikgu berharap maklumat ini daripada lembaga peperiksaan lah. Okey, jadi cikgu sampaikan je sekadar untuk
menyampaikan maklumat kepada kamu supaya kamu lebih jelas apakah yang akan berlaku dalam bilik peperiksaan, bilik menunggu dulu, kemudian bilik ujian, kemudian bilik kuarantin. Okey, prosesnya individu berkumpulan. Masanya 3 hingga 5 minit untuk individu, markah 40. Okey, kemudian 12 hingga 15 minit untuk berkumpulan. Okey, markahnya 30. Jumlah kertas 3 ini kertas 3 ya. Kertas ujian lisan bertutur bahasa Melayu. 70 markah. Jadi cikgu doakan agar semua yang menonton video cikgu ni kamu faham, dan kalau tidak faham kamu boleh bertanya pada cikgu, dan kita akan adakan sesi dan juga kita akan belajar teknik untuk menguasai bahagian kertas 3 ini dengan lebih berkesan supaya kita dapat markah cemerlang. Sekian, terima kasih. Kita bersua lagi dalam video yang seterusnya. Okey, bye semua. Bye.